Tanya ketua orang kan? Saya macam diberikan tahu, saya tanya YDP kan? Macam mana YDP? Kalau YDP saya rasa kehadiran saya ni penting, begini, saya pakai program saya, kuliah-kuliah dan sebagainya. Hanya pun penting bahawa saya rasa saya hadir masyarakat itu tak ada penting sangat, cuma untuk menyampaikan laporan ketua usaha kelompok pada itu. Mana nak bagi laporan macam apa, kita bagi laporan yang cukup dah. Okey lah. Tapi kalau kita penting, kita kena hadir, saya baca dia. Ini biarpun awal dia, mana kata kita dalam buat kerja di rumah ni tak dapat tidak kita bertemu dengan mereka pengguna yang bertemu antara satu sama lain. Itulah kita lihat mana yang lebih penting. Tapi jangan letak sama sekali letak di hati kita. Sebab letak kita bagi tarik ke orang, nak buat satu program, kita pasang awal dah bahawa kita tak mampu. Itu satu kesilapan yang cukup besar. Satu salah yang cukup besar. Boleh merosakkan orang lain, dia boleh berhenti kerja aja, dia boleh tinggal kerja aja. Kerana nak menghadiri program, tiba-tiba kita tak hadir. Nanti mereka dia boleh melibatkan banyak orang. Ya. Berlainan daripada kehilangan intizam atau tidak menunaikan janji dan persetujuan, utamanya daripada kalangan yang bertanggungjawab, akan membalikkan kejadian kepercayaan dia kata atau ragu-ragunya dalam melaksanakan apa yang dipersetujui dalam menegakkan apa juga perkara. Bila kita buat kerja jadi biasa atau mungkin janji, orang hilang keyakinan kepercayaan kepada kita. Dan ahli akan ragu-ragu. Apabila orang penting selalu tak datang, janji nak mari tak mari, janji nak tahu salat tak tahu salat, janji nak siap tu tak siap. Benar-benar ni sebenarnya bila dah terlampau berlalu sangat, maka menyebabkan ahli-ahli dia hilang keyakinan kepada kepimpinan kita. Orang cakap tak lupa fikir, dia kata akhirnya dia maklum. Jadi ahli pun yang duduk di bawah pun macam tak ada semangat. Dia kita buat kerja ni agak bagi kita sama-sama komite tau, sama-sama betul-betul dia akan membantu memberi kekuatan pada yang lain. Tapi ada yang buat lebih kan? Bila kita jadi lebih betul. Kita tak jawab. Hampir awal pada dia tak sampai ni. Bila kita jadi lambat ni. Betul tak? Ada bawa dia ni, dia belah tu. Macam mana? Jadi apa ada semua. Habis bawa dah semua. Betul. Kalau tu kita ada kunci Ustaz Dahlan, cikgu Dahlan. Ustaz Dahlan, ada kunci dah. Dia kata orang-orang kita selalu jalan lambat ni. Tak apa-apa. Jadi bila selalu tengok orang pertama dia. Sebab tu dalam hal ni jangan lepas. Apa-apa juga semua peringkat lah. Dekat Unika ataupun peringkat Lajnah ke, dekat cawangan ke. Di mana-mana apa benda yang kita terpilih sama, dari komitmen kita untuk melaksanakan itu kena tinggi. Sama-sama kita tunaikan apa yang kita janjikan. Ya. Seterusnya akan tergelincir pekerjaan dan hasil pengeluaran dalam bidang dakwah. Jadi dia mana kata dia menyebabkan kesan daripada itu, mana kata dia punya hasil tak, dia tidak mana kata tak banyak dan tak lumayan. Dia kata buat kerja dengan tak bersungguh-sungguh. Dia sebenarnya apa-apa pekerjaan yang kita buat akan mendapat hasil bila kita buat kerja sungguh-sungguh. Dan Tuhan letak ada syarat Walladhi Naja Hadu Dina. Kau bila tak lana dia tahun sebulan. Dia kena bersungguh-sungguh. Sihat pun jangan ada. Buat sedaya upaya. Kalau kita sebut pasal jihad, kata ulama, suruh tenaga sampai habis. Kalau tukuh ni hadis, dia kata buat kerja sampai bengah. Bengah tu kalau baru jihad. Kalau tak bengah, penuh langsung tak keluar. Itu kena sambil lewat. Buat kerja sambil lewat. Hasil tak lumayan. Buatlah apa-apa. Dan kita buat dengan tidak bersungguh-sungguh, hasilnya tak lumayan. Apa pula perjuangan kita? Habis tu saya tengok kadang-kadang kan, saya tengok, bukan lagi kita tahu, saya tengok kadang-kadang gerak kerja jamaah. Dia banyak, saya pasti loh jalan tengok, dia banyak hasilnya di bulan-bulan bandar-bandar. Ini pergi bandar-bandar. Sebab apa? Sebab anggota itu bila dia buat kerja, dia susun jalan tansi besok.
Apa-apa yang telah diputuskan keputusan masyarakat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Sebab itu dia cepat merebak, cepat membesar. Daripada ahli yang sikit dia mula banyak, program pun banyak, dan kehadiran mereka dalam masyarakat dapat dilihat orang rasa besar dia. Rasanya melaksanakan dengan cukup bersungguh-sungguh. Dia terbagi di kampung. Di kampung ini dia jadi kemelah. Nak kata cabangan tu dah hidup pun tak apa. Pasal dia jadi kemelah. Kadang-kadang kita jadi orang kerja ni, bila dia pergi situ dia ada di rumah. Dia ada pulang tak dapat sambutan. Dia sakit. Bagi contoh dia sakit. Betul-betul dia ni. Lepas tu orang tak mari. Berapa lama ada semangat, orang tak ada. Pergi sekali seorang, pergi sekali dua orang, pergi sekali tiga orang. Ini ramai, yang mari tak ramai. Dan bagi dia orang lebih, dia tak nak dia. Dia bagi semangat lemah kepada orang lain. Tapi kita tak apa buat. Tapi bila kita pergi tempat tu dia nampak kesungguhan. Maka dengan kita bersemangat. Jadi pengalaman lah kan, kita rasa pengalaman kita. Saya ketua apa, dia orang bantu apa dia pegang. Dia tak tahu macam apa dia. Dia pun macam apa dia dalam. Habis pemula kita guna. Tak ada. Kenapa? Tu dia kata kalau macam Sayyidina Ali lah, Sayyidina Ali bila orang tanya dia soal kepimpinan. Dia tanya dekat Sayyidina Ali, orang tanya Sayyidina Ali. Dia kata macam mana? Pasal apa? Zaman Abu Bakar kita kuat. Kenapa zaman Ali kita lemah? Dan kan patutnya zaman Ali dah kita kuat. Sebab Ali ni gedung ilmu. Menantu Rasulullah. Itu ni kelebihan Ali banyak. Ali kata, tak mana Abu Bakar. Orang belakang Abu Bakar. Orang macam aku, orang macam Umar, orang macam Osman. Mana yang berbacking Abu Bakar peluang hebat. Lepas tu ketika Islam kuat. Zaman Abu Bakar, orang di belakang dia, orang macam aku. Zaman aku memerintah, orang belakang aku, orang macam bercakap banyak tak mahu. Orang-orang yang akan kepimpinan ni dia banyak kuat daripada penyokong, membantu. Hanya menyokong dan membantu kepimpinan dia. Tapi kalau pemimpin itu sendiri mungkin janji, kadang-kadang mari, kadang-kadang tak, dia sendiri bagi tarikh, dia sendiri janji, dia sendiri tak main. Sedangkan tidak ada pada satu hujah yang kuat, dia akan memberi kesan kepada orang lain. Orang lain lebih macam bangku logam. Bila kita tak kuat, lebih kuat lagi lah. Boleh tak lagi lama. Bila kita kuat, Alhamdulillah. Sampai itu dia memberi kesan. Sebab itu dia kata dalam arti pengeluaran dan bidang dakwah. Dia punya natijah dia. Kesan dia. Bila kau kerja kita, mereka kata dakwah berkembang baik. Abdullah dia kata luputnya semangat kesetiaan dan ketepatan janji terhadap di kalangan anggota jamaah akan membawa kepada ketiadaan ikhtilaf dengan waktu-waktu perjumpaan atau bantuan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan apa diserahkan kepada mereka yang bertanggungjawab melakukannya. Bersama Ustaz Syahri yang sembang dia kan pengalaman dia di sana di kami mengaji di Mesir. Mesir ini banyak syekh-syekh yang terima dari awal. Kita orang tak orang semua. Oh, pakar-pakar haji sebab mereka boleh kantung macam tu. Ada otak tu. Jadi makna kata bagi mereka makna kata hampir usrah dengan tak tepat masa tu sebagai satu dia macam jenayah, satu kesalahan besar. Bagi mereka berpendapat tu dipanggil, dia kata kami jari ni mereka kata makna kata dosa satu kesalahan, tak mulai jadi ini satu kesalahan, tak boleh komitmen yang sungguh, makna kata kepada makna kata masa-masa ditetapkan bagi mereka satu dosa. Sebab tu mereka sentiasa tepati masa dalam perjumpaan. Sebab tu dia ambil sini perjumpaan atau bantuan yang kita nak bagi kepada seorang. Dia masalah, sahabat kita bermasalah, macam mana kita nak bantu dia. Kita janji nak bagi kesetiaan, dia bertunggu kereta dia rosak ke apa-apa. Hidup ini, tiba-tiba kita tak sampai waktu ditetapkan ataupun lewat ke pasangan, dia akan memberi macam-macam import. Tapi kalau dia datang ke masa yang kita janji, keyakinan
ahli pada kita, ada sahabat-sahabat pada kita, dia cukup tinggi. Dia cukup tinggi. Lalu kita sedaya upaya, kita tunaikan janji. Dan janji yang kita bagi. Allah tidak kali. Waktu-waktu perjumpaan bantuan yang telah ditetapkan. Dan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan apa diserahkan kepada mereka yang bertanggung jawab melakukannya. Apabila itu kata tanggungjawab, kita rasa boleh fikir tak? Kalau rasa tak mampu, kita terang dia. Saya kemungkinan besar tak mampu nak buat. Alasan kita begini-begini. Mungkin bersuara boleh bincang balik. Kita jawab bagi jawatan, kita senang. Bagi jawab kita diam. Bila diserah pada kita tak tunai dengan sebaik mungkin. Maka menyebabkan mana kata ada mahalah, dia mahalah, kita ada mahalah. Kadang-kadang benda yang kita nak buat itu mustahak. Kan? Tidak perlu dia kata diterangkan lagi bahawa mereka janjilah di antara sifat orang mukmin dan mereka janjilah antara sifat-sifat orang munafik. Orang munafik ini dia cakap bohong dan dia berjanji dia dusta. Kita bagi amanah dia khianat. Itu dia antara sifat-sifat munafik. Sifat zahir orang munafik macam itulah. Jangan sampai jadi orang yang mengaji bila dia tahu sifat munafik antaranya tidak menunaikan janji. Maka dalam hati dia ada satu melekat. Orang ini tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kita pun begitulah. Kalau kita tengok dia memang tak mampu menunaikan janji, kita sangat tidak dia paling pemikir. Tapi kita orang Melayu ni dia kata macam dia orang kata apa pula. Kita bukan fikir secara individu. Kita fikir secara jamaah. Kejayaan sebuah jamaah. Kalau dia hilang daya kepimpinan, dia terhijir daripada dasar-dasar perjuangan. Lain pemimpin kata, lain pula dia buat. Fikrah dia tak sama dengan kepimpinan tertinggi. Macam isu hulu yang ada pada hari ini. Atau kita pemimpin, saya cakap betul tuan. Pasal apa kerajaan tak boleh sentuh? Agama orang Hindu, agama orang Buddha. Berani dia sentuh? Tak berani tuan. Dia kata tak berani. Kita, pasal apa boleh memperbaiki hudud? Sebab kita tak ada hudud tu merupakan sebahagian besar daripada agama kita. Cuma hudud dengan sembahyang tu, macam mana kita pentingkan sembahyang, begitu kita pentingkan hudud. Macam mana kita pentingkan puasa, itu kita pentingkan hudud. Hudud tu amalan aku, bukan apa-apa. Jangan sentuh. Apa tak boleh sentuh? Tapi yang masalah orang Islam ni, dia anggap hudud lain daripada puasa, lain daripada hukum-hukum Islam yang lain. Padahal sama je. Kutiba alaikum as-siyam, kutiba alaikum al-qisas. Apa beza? Kalau wudu, kutiba puasa, kutiba alaikum as-siyam. Al-Baqarah 183. Kalau hudud, kutiba alaikum al-qisas. Qisas 178. Al-Baqarah lah. Bila kau untuk ila salat, faqdilu wudu'akum, basuh muka, ambil wudu. Al-Maidah ayat 6. Kalau banyak pencuri, tak ambil dia rumah, potong tangan. Al-Maidah 38. Jadi orang tak dapat nak rasa, umat Islam tak dapat nak rasa bahawasanya seperti mana dia berpegang dengan wudu, macam tu dia berpegang dengan wudu. Macam mana dia berpegang dengan puasa, begitulah dia berpegang dengan kewajipan qisas. Sama. Kalau orang boleh terima bahawa dia wujud bagian agenda Islam, orang tahu itu. Tapi terbalik, duduk dalam negara yang bernama Islam, orang tak boleh sentuh agama kafir, tapi orang boleh ceroboh agama Islam. Pelik. Cuba, sambil dulu. Saya ingat lagi sambil dulu. Aku dari pasaran Arkam. Baca Arkam sesak dan apa-apa. Sambil dulu kenapa? Saya telah lawati semua cawangan-cawangan MIC. Yang saya dapati salah satu pun yang membawa ajaran sesat. Dia kata MIC tak sesat. Kata orang di situ. Dia boleh buat membina. Semua gerakan kata Islam UMNO, Islam tak tu. Aku tahu kenapa. Jadi dia macam tu. Mari kita kena bersungguh-sungguh. Ya. Boleh tak rukun-rukun bai'ah? Ada di antara perkara yang paling penting yang mesti ditunaikan oleh pihak pemimpin. Iaitu dan juga anggota, kerana ialah bai'ah atas nama Allah. Dan melanggar mana-mana rukun tersebut adalah pelanggaran kepada bai'ah itu sendiri.